saya pun tak suka jadi bini menangis. Tapi mungkin bermasa lebih sedikit. Hadirin sekalian, tadi baru sekejap kita bercakap tentang inna anzalna, sesungguhnya kami waktu turunkan dia, yakni Al-Quran. Lailatul Qadar ni Allah Ta'ala waktu turun sekali surah. Cuma bila turun di Lauh Mahfuz, Allah Ta'ala pun waktu turun diecerkan balik. Waktu turun sikit demi sedikit berdasarkan kepada peristiwa. Apa kaitan yang kita nak bincang dengan peristiwa yang berlaku berdekatan dengan kita, seperti isu yang berlaku di Rohingya, untuk umat Islam di Rohingya, di Burma, di Myanmar. Kenapa kita perlu bincang benda? Yang pertama sekali, hadirin sekalian, sebab Allah Ta'ala waktu turun ayat berhubung dengan perkara ni, nak lihat sensitiviti umat Islam yang lain. Berlaku satu kisah berhubung dengan penurunan ayat suci Al-Quranul Karim, seperti mana yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Kalau tuan-tuan ingat, Zaid bin Thabit ini adalah merupakan penulis wahyu Nabi. Oleh kerana dia ni tukar tulis wahyu Nabi, masa turun ayat yang saya nak maksudkan ini, pada waktu tersebut Nabi cari Zaid bin Thabit. Mana dia Zaid? Lalu Zaid bin Thabit pun hadir berdekatan dengan Nabi. Bila duduk dekat dengan Nabi, Nabi sedang bersila. Macam Ustaz Naudin duduk sekarang ni, Zaid bin Thabit duduk di sebelah Nabi. Bila duduk demikian, Zaid bin Thabit kata pada waktu tersebut, Nabi angkat peha kanan dia ditindang di atas peha kiri aku. Maknanya, contoh peha laku siap. Ini kedudukan yang berlaku. Peha Zaid bin Thabit duduk di bawah, peha Nabi duduk di atas. Zaid bin Thabit kata, tak pernah aku rasa bebanan yang sangat berat melainkan pada waktu tersebut. Tidak pernah aku rasa beban yang sangat berat. Tetapi dalam keadaan aku rasa berat tersebut, tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan salam, turunkan sakinah, turunkan rasa aman tenteram yang berterusan. Lalu Zaid bin Thabit diperintah oleh Nabi. Nabi kata, Zaid tulis. Lalu ditulis wahyu tersebut. Nabi membaca firman Allah Ta'ala, la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tak sama orang yang hanya berpeluk tubuh di kalangan orang yang beriman berbanding dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina darajat. Allah memberikan kelebihan orang yang berjihad ke atas orang yang berpeluk tubuh dengan beberapa darjat. Ayat ni peringkat awal. Sebab kalau dalam Quran kita tengok, ada lagi tambahan. Dia duduk di dalam surah An-Nisa pada ayat 95 ataupun 98, saya tak berapa ingat. Hadirin sekalian, bila mana ayat ni turun, pada waktu tersebut dia hanya membezakan mujahidun, orang berjihad. Dia membezakan al-qa'idun, orang yang berpeluk tubuh duduk saja. Dua-dua ni adalah kumpulan orang yang beriman. Dua-dua orang beriman. Bukan orang kafir satu, orang Islam satu. Dua-dua beriman. Tapi satu mujahidun, satu lagi adalah qa'idun, orang yang duduk saja. Jadi dalam keadaan seperti ini, hadirin sekalian, setelah daripada wahyu ini tersebut habis kepada seluruh para sahabat yang duduk di kawasan tersebut, sampai juga kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni, hadirin sekalian, kalau kita tahu sejarah dia, dia merupakan Bilal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Ramadan, Nabi Muhammad kata, kalau kamu dengar Bilal bin Rabah melakukan azan, kamu teruskan makan. Masa tu dah masuk subuh lagi. Tapi kalau kamu mendengar Abdullah bin Ummi Maktum melakukan azan, berhenti makan kerana tandanya dah masuk waktu subuh. Abdullah bin Ummi Maktum ni orang buta. Bila dengar ayat tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum ni berlari kepada Nabi, cari Nabi. Lalu dia tanya Nabi pada waktu tersebut, ya Rasulullah, aku duduk kat mana? Aku duduk dekat kumpulan mujahidun atau aku duduk dekat kumpulan qa'idun, yang berjihad ataupun yang hanya berpeluk tubuh? Lalu Nabi SAW pada waktu tersebut tak jawab, dia pun kata balik, ya Rasulullah, malangnya aku, betapa malangnya diri aku nak berjihad, kamu tak perlu izin sebab aku buta. Malangnya diri aku kerana hanya aku duduk di tempat orang yang berpeluk tubuh. Pada waktu tersebut, hadirin sekalian, tatkala Abdullah bin Ummi Maktum cerita demikian, Nabi Muhammad panggil semula Zaid bin Thabit.
Datang Zaid bin Sabit, ni Allah atur cara turun ayat suci Al-Quran bukan. Zaid pun mari duduk dekat dengan Nabi. Peha Nabi akak balik letak atas peha Zaid bin Sabit. Zaid kata berat sepetula tadi lah. Tak pernah aku rasa berat seperti itu, melainkan masa peha Nabi duduk atas peha aku. Kemudian datang tenteram, datang tenang, rasa harmoni pada waktu tersebut. Nabi kata, Zaid, baca ayat yang kamu tulis sebentar tadi. Zaid pun baca. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Baru nak sambung, Nabi kata, qif, berhenti situ. Allah Ta'ala turun ayat tambahan atas. Ghairu ulil darar, melainkan orang-orang yang ada keuzuran, dan juga orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Baik, hadirin sekalian, saya nak tunjuk Abdullah bin Ummi Maktum dah boleh pengecualian sebab dia buta, melainkan orang-orang yang ada uzur. Dalam hal ini kita lanjutkan sikit pasal Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam keadaan dia dah terima pengecualian, zaman Nabi dia tak terlibat jihad, zaman Abu Bakar dia tak terlibat jihad sebab pemimpin dia tak beri. Masuk zaman Saidina Umar nak lancar peperangan tentang Parsi. Bila dia disampaikan khutbah di Masjid Nabawi pada waktu tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum mari dengan pakai baju besi. Dia kata, ya wahai Amirul Mukminin, jangan arwah aku pulang dalam keadaan aku tanggalkan baju perang. Lalu dia tanya pada waktu tersebut, wahai Amirul Mukminin, aku tahu kamu tak yakin kepada aku sebab aku ni buta. Aku nak tawar kepada kamu tanggungjawab yang sesuai untuk aku buat. Aku tak boleh nak menggalas pedang macam orang lain. Aku tak boleh untuk pegang tombak macam orang lain. Tak boleh nak pegang busur panah macam orang lain. Tapi aku boleh untuk pegang panji bendera Islam untuk aku bawa dalam medan menentang Parsi. Kalau kamu takut ada orang lagi kerana pegang bendera Islam ini, mu kena yakin pada aku. Aku tak akan lari sebab aku tak tahu nak lari ke mana. Ini keyakinan yang ada pada Abdullah bin Ummi Maktum. 3 hari peperangan dalam menentang Parsi, Abdullah bin Ummi Maktum meninggal dunia syahid dalam keadaan hanya tinggal lengan dia masih lagi menggenggam pada waktu tersebut, duduk kepit lagi bendera Islam. Saya nak tunjuk contoh bagaimana para sahabat yang faham isi kandungan Al-Quran Karim. Apa kaitan kita baca ayat ni, penurunan Al-Quran ini dengan kita pada hari ini? Kita pada hari ini yang kita berdebat adalah isu penentangan terhadap umat Islam Rohingya di Myanmar. Apa sensitiviti kita? Satu perkara yang kita kena letak, kita duduk kat mana? Ni orang duduk dalam ni semua orang beriman. Tapi kena tanya balik, agak-agak kitanya, kita mujahidun ataupun kita qa'idun? Kita orang yang tolong perjuangan jihad ataupun kita hanya duduk saja tengok? Kalau nasib baik, umat Islam Rohingya terselamat. Nasib tak baik, habis penghapusan etnik ni berjaya. Tak tuas sekalian, dua persoalan ni cukup penting. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum, lelaki yang buta, dia tak sanggup duduk hanya berpeluk tubuh, kita hak celek ni lagu mana pun? Berdepan dengan isu seperti umat Islam Palestin, baru ni kita bicara. Masuk pula berkenaan dengan umat Islam di bumi Myanmar. Bagaimana nasib mereka? Mati kebuluran, dalam keadaan tak boleh nak melarikan diri, tak ada buat. Hadirin sekalian, saya nak menyebut perkara ini adalah tanggungjawab yang sangat besar untuk dimainkan oleh kita. Apa yang perlu kita buat? Maka Allah Ta'ala pun kata, Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina darajah. Allah beri kelebihan terhadap orang yang berjuang, berjihad ke atas orang yang duduk saja dengan beberapa darjat. Ulama tafsir huraikan, darjat-darjat ni banyak mana? Darjat antara dua kumpulan. Maka ulama tafsir hurai, darjat orang yang berjihad dengan orang yang duduk saja ni seperti muka bumi dengan langit. Tak boleh nak bayang berapa jauh. Langit tak ada orang sapa. Hak sapanya Nabi Muhammad, yang sapanya Nabi Isa. Hak meri kemudian ni setakat angkasa raya je. Dia tak boleh nak sapa ke langit. Jauh pada waktu tersebut bandingan mujahidun dengan qa'idun. Oleh kerana itu, bila berlaku isu-isu yang besar untuk negara umat Islam, kita perlu ambil perhatian. Paling tidak, ambil sahutan Allah Ta'ala yang menyebut bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Kita nak pergi lindung, payah nak pergi. Paling tidak kita boleh beri sumbangan kita daripada sudut harta benda untuk kita beri kepada umat Islam di Rohingya,
yang tak cukup makanan, yang telah dikepung daripada segenap penjuru. Bahkan disebut pada hari ini Ghazah yang kedua selepas daripada Ghazah Palestin. Hak baru ni Syekh Taha mari sebut Palestin. Sekarang ni Ghazah yang kedua adalah di bumi Myanmar sendiri, dekat dengan kita. Kawan-kawan kita pun ramai kerja dulu. Tapi nak cerita, itulah di antara perkara yang telah dilalui oleh rakan-rakan kita daripada bumi Myanmar di sana. Jadi oleh kerana itu hadirin sekalian, berdasarkan ayat tersebut, cantiknya Allah Ta'ala waktu turun. Dia waktu turun sekali pun, dia waktu turun dulu, hak tak ada pengecualian. Siapa gelabah habis pada waktu itu, mari ayat pengecualian. Kerana memang dicatatkan dalam peristiwa ini untuk menghuraikan perkara yang berlaku berkaitan dengan manusia. Hari ini kita pun tanya, kita ada pengecualian? Adakah kita buta? Adakah kita ni tak ada harta? Adakah kita ni susah? Kita kena tanya, apa pengecualian kita untuk tidak melayakkan? Oleh kerana itu hadirin sekalian, ambil manfaat masa duduk dalam bulan Ramadan ini untuk ingat apa yang berlaku terhadap umat Islam. Sebab kalau kita sungguh cari Lailatul Qadar tiap-tiap malam pada 10 malam yang akhir ini, kena ingat Lailatul Qadar ini turunnya Al-Quranul Karim. Kalau turunnya Al-Quranul Karim, bukan setakat kita nak buat ibadah, tapi juga tanggungjawab jihad, tanggungjawab ekonomi, tanggungjawab daripada sudut sosial, tanggungjawab memahami Al-Quranul Karim secara sepenuhnya. Oleh kerana itu, dengan kupasan ini saya harap kita dapat ambil manfaat berhubung dengan isu yang berlaku di tempat jiran kita Myanmar, untuk kita memberikan suatu usaha yang gigih. Saya tengok esok YPC Agro dengan SMSO dia akan buat majlis berbuka puasa amal masing-masing bayar. Kemudian daripada bayaran tersebut dia akan sumbang kepada umat Islam Rohingya. Ini di antara usaha yang sangat terpuji. Hadirin sekalian, kalau nak buat di tempat kita pun saya syorkan untuk kita buat. Bila lagi kita nak tolong umat Islam yang lain, kita nak punya lagi baru tengah sedap makan, nasi tak dah habis. Kemudian banyak majlis berbuka puasa kita pun tak habisan untuk kita makan. Umat Islam di sana mati, duduk dalam perahu, tak ada makanan. Nak lari, makanan tak ada, nak lari pun tak boleh. Akhir sekali terkepung, kemudian mati dalam perahu. Berapa ramai yang mati dalam sungai, berapa ramai yang mati dalam perahu, dalam keadaan tidak ada pembelaan. Tengah-tengah tidak ada pembelaan, datang Perdana Menteri daripada Turki, Erdogan, yang telah menghulurkan bantuan, yang telah datang bersama dengan isteri dia, jauh daripada Turki mari. Kita orang duduk dekat, kita nak ingat. Jadi oleh kerana itu, biar kita yang menjiwai isu ini, paling tidak man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa dia yang tak ambil perhatian berhubung dengan isu orang Islam, itu bukan daripada kalangan orang Islam. Wal a'yazu billah. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita boleh bantu mereka insya-Allah. Wa huwal muwaffiqu bis-shawab wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.